Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey, daripada saya Hafiz Malaya FX sebagai MIB, Manager Introducer Broker GMIH. Hari ni Hafiz rasa Hafiz berpeluang ada masa nak buat video untuk support sahabat-sahabat GMI, yang mana support Hafiz, yang mana support member tim Hafiz. Terima kasih banyak-banyak. So kalau korang rasa korang patut support, korang support lah sebagai tanda perhargaan korang kepada kita orang yang support korang selalu, yang ajar korang kan. Kita tak adalah minta duit apa pun, tapi kita minta korang support kita orang, bantu kita orang anak-anak muda ni nak comeback, nak naik, bagi peluang. Jadi itu cara kita menghargai, insyaAllah. Moga-moga Allah manfaatkan ilmu yang Hafiz cuba share dengan korang ni, cara pemasangan indikator yang sebetulnya. Okay, ni adalah folder yang telah Hafiz buat. Sama je macam dekat dalam Telegram kan, yang Hafiz bagi kat korang tu. Okay, Palada, Hafiz Azun, Inosfera, Sliding Channel, Symbol Changer, template. Okay, macam mana nak install benda ni? Okay, first kali Hafiz nak korang copy dulu folder ni. Copy bila korang nak copy, korang pergi kat GMI. Okay, korang pergi dekat file. Korang open data folder. Dia akan keluar macam ni lah kawan-kawan. So dekat sini persoalan dia ramai yang masih lagi kegagalan lah dalam benda-benda ni kan. So korang pergi dekat sini, pergi dekat indikator, follow je instruction Hafiz ni. Pergi kat indikator. Okay, korang pastekan benda tu. Paste. Okay, korang boleh renamekan dia. Korang boleh renamekan dia, tukar nama. Macam Hafiz nak buat indikator direction. Indikator power lah. Indikator power. Okay, so dekat sini dia dah ada lah dekat dalam file indikator korang. So dekat sini ada template kan. Okay, template TPL file ni, template ni korang copy dia, ataupun korang boleh cut terus pun tak apa. Korang cut dia. Okay, cut dia, pergi balik, patah balik dekat file template. Cari file template. Okay, pergi kat file template. Korang pastekan template ni. Paste template SNR. Hafiz dah tukar Kalau yang dekat korang tu, template tu nama dia Dimurik. Okay, so korang dah paste dekat sini. Korang pangkah balik, pergi kat GMI. Okay, first kali korang pergi dekat Market Watch dulu. Korang ambil, taruh dekat atas ni. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. So dekat sini ramai yang tertanya-tanya lagi. Okay, ramai yang tertanya-tanya lagi. Ini kenapa bro template saya tak boleh pakai? Okay, first kali template sebenarnya dah siap. Okay, template, korang pergi kat template. Nampak? Tadi kita letak dekat template SNR kan. Kita letak dekat template, file template tadi. So dia akan keluar lah. Sebab tu korang jangan buat folder dalam file template. Korang jangan buat folder, korang letak je dekat luar. Dekat dalam folder tu korang biar je berterabur, nanti dia akan keluar macam ni. Kalau korang buat folder, dia tak akan keluar. Jadi ini cara penyelesaian dia lah. So dia akan keluar macam ni. Nampak? Nice dah. Dah jadi cantik dah. Dah memang ada. Okay, so dekat sini ada benda yang kita kena modify sikit. Kita pergi kat properties. Okay, line graph. Okay, foreground, background, grid kita tak payah. Bar up, bar down, apa semua ni line graph di grey. Volume ni kita buat warna hijau.
Okey. Baru ada garisan tu. Okey, lepas tu kita tekan okey. Nampak? Dah ada Okey, clear dah ada. So dekat sini korang boleh letak kita punya indikator tadi. Indikator kita. Cari indikator yang kita letak tadi kat dalam file indikator kan. Refresh. Okey, nampak indikator power yang tadi kan kita masuk sama dia kan. Tarik je masuk. Lepas tu pergi dekat command, tekan allow DLL import. Tekan OK. Dia akan keluar ni lah. OK. Lepas tu tarik FSR zone. Tekan allow DLL import lagi. OK. Dia akan keluar macam ni. OK. Lepas tu tarik Ionosphera SR. Korang tekan allow DLL import. Korang tekan OK. Dia akan keluar support and resistance lah. Lepas tu tarik sliding channel. Dia akan keluar. Dia akan keluar apa? Apa yang korang nampak? Dia akan keluar trend line. Okay? Dia akan keluar trend line. Lepas tu korang tarik symbol changer. Dia akan keluar apa? Dia akan keluar. Nampak? Dia akan keluar ni. Pair korang boleh pilih kat sini je. So korang tak payah semak-semak nak pergi tengok dekat korang punya market watch. Dekat sini dah ada kawan-kawan. Kat sini dah ada. So ni time frame apa semua-semua kat sini korang control. Okay? Lepas tu korang letak lah one click trading. So kat situ je. Simple je. Lepas tu korang boleh sorok dah benda ni. Boleh tutup pangkah dah. So korang boleh tengok betapa indahnya chart yang telah dibuat dengan indikator yang efisien lah buat masa sekarang ni kan. Kira power lah. Bagi Hafiz kira okey dah. Kalau orang yang suka naked chart, kalau dia tengok benda ni pun lagi gempak dah bagi dia. Sebab mudah. Sebab benda tu tak payah nak tanda-tanda, nak remark sendiri. Sebab benda ni dah ada. So kalau korang seorang yang belajar pasal indikator, korang belajar pasal support and resistance, InsyaAllah benda ni akan jadi mudah lah bagi korang. Sebab korang pun tahu ini adalah resistance, ini adalah support. Okay, korang dah tahu ini adalah trend line, high trend line, low trend line, halus. Yang ni pada kebiasaannya akan nampak timbul pada time frame yang kecil. Tempat dia nak naik dulu, dia nak turun dulu. So ini dia. Kalau korang belajar pasal trend line, korang belajar pasal SNR, combination yang begitu cantik sekali guys. Sebab tu benda ni amat membantulah kalau korang faham. Okay. So dekat sini Hafiz nak bagi tahu korang, the direction UNKN ni adalah unknown. Unknown ni adalah tiada apa-apa. Maknanya kalau tiada apa-apa ni maknanya sideway lah. Market sideway. Okay. Jadi kita tengok pair apa ni sekarang ni? Pair Euro USD Kita tengok pair Euro USD pada time frame H4 dulu. H4 adalah direction down. Direction down. Okay. Dalam masa dia nak down tu, dekat mana kita nak cari dia punya uptrend dulu? Sebab kita tak tahu dekat mana ni kan. So kita tengok dulu, betul tak dia touch resistance? Betul, memang betul dia nak down. Okay, bagi nak mengelakkan floating, ini yang ramai sifu-sifu tak ajar korang. Jadi mana-mana sifu pun ada certain sifu tu dia ajar benda yang betul, ada certain sifu tu dia ajar bukan dia ajar tak betul sebenarnya. Nak cakap macam ni korang yang tak membaca. Untuk menguasai sesebuah time frame ni, korang kena tahu direction time frame yang besar. Baru korang tahu time frame yang kecil dia nak ke mana. Jadi untuk elakkan korang punya float, korang punya tanggungan risiko floating yang tinggi, kalau nak lagi kalau korang main cost standard dengan nilai 30 USD, korang hentam kau-kau kan. Contoh korang letak 10% 20% memang bankrupt lah. Sebab korang tak tahu direction time frame kecil dia nak ke mana dulu. Jadi untuk korang tahu, macam contoh dia memang direction down time frame H4. Korang pergi daily pun down DN ni adalah down. Okay, memang down walaupun target 00 down. Sebab kalau korang perasan pun H4 dia tetap
down juga. Okay, direction down. Jadi kat mana nak cari down dia tu? Dekat mana nak cari down dia? Kat mana nak tahu tempat yang cantik untuk korang elakkan daripada floating? Korang pergi dekat time frame M15. M15 dah sampai trend line. Jadi korang boleh cuba dah dekat sini untuk test sell. Sebab seharian perjalanan untuk Euro USD ni adalah downtrend. Euro USD ni adalah downtrend. Jadi dekat mana nak cari downtrend dia? Dekat mana nak cari downtrend? Dekat mana nak cari dia punya uptrend dia? Korang kena tengok time frame kecil dulu untuk pastikan confirmation dekat mana dia nak up untuk dia down balik semula, bagi mengelakkan korang punya risk pada korang punya trading market lah, pada korang punya order. Tak nak menanggung float lama. Sebab tu certain orang dia tengok pada time frame besar, dia dah boleh tahu ke mana arah market nak pergi. Tapi macam mana nak tahu seharian perjalanan untuk melengkapkan sebuah candle seharian tu? Macam mana nak tahu? Kita kena tahu pergerakan seharian yang sebenar, ke mana arah pergi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu dekat mana kita nak masuk order. Jadi kita nak masuk order dia, kita perlu tengok macam multi time frame. Okey, daily memang downtrend, dia tulis H1, H4 downtrend. Okey, H1 Ano ni maknanya sideway lah. Kalau korang perasan, nampak dia breakout kat sini. Okey, bila dia breakout kat sini, nampak So dekat sini jawapan ni sangat indah lah. Bila dah sampai dekat resistance ataupun dekat resistance yang berdekatan lah. Kalau korang perasan, nampak breakout bertemu breakout Lepas tu dia break pula dekat atas, dekat bawah trend line ni. Dia tak berjaya tembus. Jadi market akan downtrend dekat situ. Jadi kalau korang tahu the nice order, tak ada masalah bila korang dah tahu penggunaan indikator